dan disunatkan bersahur walaupun masih kenyang. Ini berbeza dengan pandangan Al-Imam Ramli yang mengatakan bahawa tidak disunatkan bersahur jika dalam keadaan kenyang. Ini seperti yang dinukilkan oleh Imam Ba'ashin dalam Bushrul Karim. Jadi sunat sahur walaupun kenyang. Beza dengan Imam Ramli. Imam Ramli kata kalau kenyang tak payah. Kalau kenyang tak payah sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang muliakan Fadil Ustaz Saleh Zakri, para guru, para asatizah, ibu ayah, para hadirin muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita teruskan bacaan bagi kitab Risalah Saum, Risalatus Saum Baina Syari'ati wal Haqiqah, pada soalan yang ke-16, soal 43. Seseorang telah menyentuh tangan adik perempuan kandungnya tanpa berlapik, lalu datang syahwat sehingga terkeluar maninya. Bagaimanakah hukum puasa orang tersebut? Nah, ini orang yang tersentuh dengan mahramnya, seperti adiknya, seperti kakaknya, seperti ibunya dan seumpamanya. Ini kira maksud ini contoh kepada mahram. Dan dia tidak berlapik, kemudian datang syahwat sehingga terkeluar mani. Jadi apa hukum puasa orang tersebut? Jawapannya, puasanya terbatal. Kerana terdapat padanya dua syarat yang menyebabkan puasanya terbatal. Yang pertama, bersyahwat. Yang kedua, tidak berlapik. Jadi ada dua syarat tersebut yang menyebabkan puasanya jadi terbatal, bersyahwat dan tidak berlapik. Jadi kalau tidak ada satu syarat daripada tersebut, maka tidak batal puasa tadi. Tamam? Hanya kalau bersyahwat saja dan kemudian berlapik, tidak batal. Tamam? Ataupun tidak berlapik, tapi bersyahwat tidak ada syahwat, tapi keluar air mani, maka juga tidak batal puasa. Dia kena ada dua-dua syarat ni. Pertama bersyahwat, yang kedua tidak berlapik. Soalan seterusnya, seseorang telah menyentuh tangan istrinya tanpa berlapik dalam keadaan tidak bersyahwat, namun tiba-tiba terkeluar maninya. Bagaimanakah hukum puasa orang tersebut? Ini yang kedua contoh soalan kepada orang yang menyentuh bukan mahramnya. Tadi menyentuh mahram. Menyentuh mahram kena ada dua syarat. Terpenuhi dua syarat ni maka batal puasa seorang tersebut. Jadi kalau dia sentuh mahram, yang diharamkan baginya nikah, maka dia kena ada dua syarat ni. Bersyahwat, tidak berlapik. Maksudnya tidak memakai sarung ataupun tidak melapik tangannya. Manakala kalau menyentuh tangan istrinya ataupun yang bukan mahramnya tanpa berlapik dalam keadaan tidak bersyahwat, dia tak berlapik, dan kemudian tidak ada syahwat, batalkah tidak puasanya? Tapi keluar air mani, jawapannya puasanya terbatal. Kerana syarat terbatalnya puasa bagi yang menyentuh atau mubasyarah dengan yang bukan mahram
hanyalah satu sahaja, iaitu tidak berlapik. Ini berbeza dengan permasalahan menyentuh atau mubasyarah dengan mahramnya. Jadi yang bukan mahram, kalau bersentuh dengan bukan mahram, dia ada satu je syaratnya, iaitu tidak berlapik. Kalau tidak berlapik, kemudian keluar mani, maka ketika tersebut jadi batal puasanya. Nah, dia syaratnya tidak berlapik. Karena apa? Karena kebiasaannya menyentuh yang bukan mahram disertakan dengan syahwat. Maka kebiasaannya dengan syahwat. Karena itu bagi yang mahram dia lain sikit. Kebiasaannya menyentuh mahram tidak bersyahwat. Maka karena itu disertakan sekali syaratnya mesti bersyahwat dan tidak berlapik. Jadi tidak berlapik ada pada kedua-dua syarat. Sama ada yang bukan mahram dan yang mahram. Jadi yang tidak kita boleh kahwin pun dengan yang kita boleh kahwin, kedua-dua syarat tadi mesti berlapik. Kalau kedua-duanya tidak berlapik, tengok balik. Kalau bukan mahram, dia mesti ada syahwat. Kalau yang mahram kena ada syahwat. Kalau yang bukan mahram tidak syarat ada syahwat. Kalau kata tidak berlapik saja, maka ketika tersebut batal puasanya. Kalau tak berlapik. Satu je syaratnya. Soalan ke-18. Apakah yang dimaksudkan dengan syahwat tersebut? Jadi kalau sentuh tadi bersyahwat. Syahwat tadi maksud dia apa dia? Dimaksudkan dengan syahwat tersebut adalah hanya berniat untuk berlazat dengannya tanpa meniatkan keluarnya mani. Itu maksud lazah. Maksudnya itu dimaksudkan dengan syahwah. Syahwat di sini dengan makna dia berniat untuk berlazat sahaja dengannya, dengan menyentuh tadi. Tanpa meniatkan keluarnya mani. Baik, jika berniat untuk berlazat dan mengeluarkan mani, maka ianya disebut istimna. Istimna ai talab khurujil mani. Yaitu dengan mengeluarkan mani. Mani termasuk kalau dalam bahasa kita dipanggil onani. Dan ianya membatalkan puasa secara mutlak seperti yang kamu ketahui. Intaha mulaqqasan min Fathil Alam. Ini secara ringkas daripada Fathil Alam. Maka kalau kata orang tadi tujuan dia hanya untuk berlazat sahaja. Tapi bukan dengan tujuan untuk keluarkan mani. Dia hanya berlazat untuk sentuh sahaja. Ini dipanggil mubasyarah. Faham? Maka tidaklah orang panggil membatalkan bagi sentuhan kepada yang bersyahwat. Kalau dia bersyahwat dan kemudian tidak berlapik, yang itu batal kalau menyentuh bukan mahram. Menyentuh mahram. Kalau yang mahramnya minta maaf, menyentuh mahramnya yang tidak boleh dia kahwini, adiknya, abangnya, adiknya, kakaknya. Itu juga kalau perempuan juga sama lah. Sentuh abangnya, sentuh abang lelakinya, abangnya, adik lelakinya. Abang lelaki tak sebutlah, abangnya, adik lelakinya. Ataupun adik perempuannya, kalau dia lelaki, adik dia perempuan. Jadi mahramnya dia sentuh, dan ada dua syarat. Berlazat, yang pertama tidak berlapik, yang kedua bersyahwat. Bersyahwat. Baik. Jadi makna bersyahwat tadi kita dah faham, iaitu dengan hanya berniat untuk berlazat sahaja, tidak dengan niat mengeluarkan mani. Kalau berniat untuk berlazat dan mengeluarkan mani, maka itu tak dinamakan dengan syahwah. Itu dinamakan dengan istimna. Dan istimna membatalkan secara mutlak. Mutlak membatalkan. Mutlak membatalkan di sini maknanya apa dia? Apa makna mutlak membatalkan? Yaitu sama ada berlapik atau tidak berlapik. Faham? Hatta kalau berlapik sekalipun batal. Kalau kata dia dengan niat istimna.
Soalan seterusnya, 19. Seseorang telah mencium istrinya. Setelah 1 jam berlalu, air maninya terkeluar. Adakah batal puasa orang tersebut? Seorang ni cium istrinya, selepas 1 jam, baru air maninya keluar. Baik batal ke tidak puasa orang ini? Jawapannya, permasalahan ini memerlukan perincian seperti berikut. Pertama, jika syahwatnya masih berterusan dan kemaluannya masih berdiri sehingga terkeluar air maninya, maka batal puasa. Tamam. Kedua, namun jika tidak berlaku sedikit pun sedemikian, puasanya tidak terbatal. Jadi puasa syahwatnya masih berterusan. Jadi maknanya dalam masa berlalu 1 jam tadi baru keluar air maninya. Bermakna ni syahwatnya masih lagi berterusan. Nah, syahwatnya masih berterusan dan kemudian sehingga keluar air mani, maka batal puasanya. Syahwat berterusan dan amarah ataupun tanda kepada syahwatnya berterusan tadi adalah kemaluannya masih berdiri. Kedua, namun jika tidak berlaku sedemikian, puasanya tidak terbatal. Jadi kalau tidak dengan syahwatnya berterusan dan kemaluannya pun sudah tidak berdiri, kemudian tiba-tiba keluar air mani juga, maka tidaklah batal puasanya. Tamam. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ramli rahimahullah. Tamam. Soalan ke-20. Adakah makruh bagi seseorang yang bangun daripada tidur pada siang hari Ramadan telah tergelincir matahari untuk bersiwak kerana bau mulutnya berubah? Makruh atau tidak ni? Orang ni dah bangun daripada tidur siang hari pada bulan Ramadan dan matahari pun telah tergelincir. Maksudnya dia dah bangun selepas zuhur. Dia nak siwak, boleh ke tidak? Kata guru kami Al-Allamah Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi rahimahullah hafizahullah taala, jika perubahan bau mulut itu disebabkan perkara yang lain selain puasa, contohnya seperti disebabkan bangun daripada tidur, maka disunatkan baginya bersiwak. Kata Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi, jadi kalau kata bangun tadi bukan menghilangkan bau mulut tadi disebabkan kerana berpuasa, tapi disebabkan kerana sebab lain. Karena dalam hadis Nabi SAW sebut, la khulufu famis saim atyabu indallah min rihil miski. Ini kalau kata dalam hadis sebut la khulufu famis saim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa ni lebih wangi daripada bauan kasturi di sisi Allah. Jadi apa makna hadis tadi? Makna hadis tadi adalah larangan menghilangkan bau mulut. Karena bila Nabi SAW menyebutkan kata bau mulut orang yang berpuasa ni lebih wangi daripada bauan kasturi, dan Allah menyukai perkara tersebut, maka dengan makna dimakruhkan untuk seorang tadi menghilangkan bau mulut. Jadi bau mulut tadi Al-Imam Ramli rahimahullah berpandangan kata, kalau kata ianya disebabkan kerana puasa, baru makruh dihilangkan. Karena seolah kita menghilangkan asar ibadah, kesan ibadah. Tapi kalau bangun tidur, kita bangun daripada tidur, bau mulut kita berubah. Dan bangun pula selepas gelincir matahari. Sebelum tergelincir matahari, Imam Nawawi sendiri kata tidak makruh untuk kita bersiwak. Tapi selepas benar tergelincir matahari, maka makruh di sisi Imam Nawawi rahimahullah. Tapi masalah sekarang ni bangun dan kemudian berubah tadi disebabkan tidur. Karena bau mulut tadi kita dah sebut sebelum ni akan berubah disebabkan dengan beberapa perkara. Yang pertama, sukutut tawil, diam yang panjang. Yang kedua, karena tidak makan. Dan itu kedua-duanya berlaku ketika tidur. Jadi orang tidur maka dia mungkin akan sukutut tawil, panjang dia punya diam, dan kemudian tidak makan. Dan dia tidak bercakap-cakap kan waktu tidur, maka menyebabkan bau mulutnya berubah. Dan itu disebabkan kerana juga abkhirah, iaitu uap daripada perut naik
ke mulut. Dan itu dia akan menyebabkan berlaku perubahan pada bau mulut tersebut. Baik, macam mana? Sidi Abdul Aziz Syahawi, Syekhuna, mengatakan bahawa kalau dihilangkan tadi disebabkan kerana bukan puasa, kerana tidur, maka tidak mengapa. Nah, disunatkan baginya bersiwak. Jadi, tengok lagi, kita baca habis. Maka difahami di sini, permasalahan makruh atau tidak makruh, bersiwak pada siang hari Ramadan adalah jika perubahan mulut tersebut disebabkan puasa. Jadi kalau bau mulut kita berubah sebab puasa, kita tak tidur. Tapi disebabkan puasa, maka bau mulut kita berubah. Maka ianya makruh dihilangkan. Dan ini merupakan pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Ramli dan Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahumallah. Baik. Manakala di sisi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ianya tetap makruh walaupun perubahan mulut tersebut berlaku disebabkan perkara lain. Jadi Imam Ibn Hajar juga seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam dalam Fathul Mu'in, beliau menukilkan pandangan yang Ibn Hajar Ramli. Dalam Fathul Mu'in kalau tak salah saya, beliau menukilkan pandangan yang lain daripada pandangan Imam Ibn Hajar. Tapi pandangan yang rajih di sisi Imam Ibn Hajar ialah yang kita nyatakan di sini. Tetap makruh. Walaupun perubahan mulut tadi disebabkan kerana perkara lain selain daripada puasa. Maka mujarrad dalam masa puasa saja jangan dihilangkan bau mulut tersebut. Jadi buat apa? Sembang orang, lepas tu muih mulut kat dia. Tak. Kena duduk diam. Tutup mulut je lah. Ini Allah suka. Bau mulut ni Allah Ta'ala suka. Dan bau mulut tadi jangan dihilangkan disebabkan kerana hatta bangun tidur sekalipun. Bangun daripada tidur, bau mulut kita berubah. Jangan dihilangkan ikut pandangan Imam Ibn Hajar. Baik. Kenapa? Kerana dikira menghilangkan asarul ibadah. Menghilangkan kesan ibadah. Sama. Sama seperti masalah berkaitan dengan tansyif, iaitu kita mengeringkan anggota wuduk kita setelah berwuduk. Soalnya kita macam ataupun kita melibaskan tangan kita setelah kita wuduk, kita gelepiak tangan. Gelepiak tangan kita ni untuk buang air tadi. Yang tu pun makruh. Tahu ulama kenapa? Karena seolah-olah macam kita ingin menghilangkan kesan ibadah bagi tubuh kita, dalam tubuh. Itu makruh hukumnya. Kecuali ada sebab lah. Kecuali ada sebab. Contohnya duduk di negara yang terlalu sejuk. Negara yang terlalu sejuk, kalau kata dia biarkan wuduk dia tadi ataupun air tadi di atas anggotanya, dia akan menyebabkan mudarat. Itu pun mesti dengan tahakkuk lah. Ataupun zan ghalib lah. Dengan kuat zannya kata akan berlaku mudarat. Contohnya airnya akan menyerap masuk ke dalam dagingnya dan masuk ke dalam tulang dan boleh menyebabkan penyakit. Disebabkan kerana dia duduk di negara yang terlalu sejuk. Maka biasanya kena ambil wuduk dan dia kena selesaikan, kena cuci. Dia kena lap bagi kering. Kalau tidak nanti akan masuk ke dalam tulang dan akan berbahaya pada kesihatannya. Ada sakit penyakit tulang, dia kata. Penyakit tulang jadi warna hitam. Disebabkan kerana air banyak masuk ke dalam tulang. Contoh. Maka kalau macam tu penyakitnya kena dan zannya macam tu kuat dan doktor bagi tahu macam tu, maka kena dielakkan. Elakkan daripada apa? Dari dibiarkan dalam keadaan basah. Kalau macam tu tak apalah. Tapi kalau kita tak tahu, kita hanya agak-agak saja, tak boleh. Baik. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah keadaan puasa orang yang merokok pada siang hari Ramadan? Orang yang merokok pada siang hari Ramadan, boleh ke tidak? Puasanya terbatal. Puasanya terbatal kerana asap rokok termasuk perkara yang dikira sebagai zat. Di asap rokok ada zat. Dikira zat. Maka kerana itu dia kalau isap, dikira memasukkan sesuatu zat ke dalam rongga, batal puasa. Ini kerana terdapat kesan yang jelas melekat pada mulut si perokok.
Pandangan ini disebut oleh Al-Imamul Jurdani rahimahullah, dinukilkan daripada pandangan Al-Imamul Syarqawi. Dia beza dengan asap bukhur. Asap bukhur yang kita bakar ni, yang wangi tu, itu dia beza. Beza lagi kalau tengok, kalau kita letak asap bukhur biasanya di tepi kita tak akan rasa pedih. Ada orang allergic dengan asap ni, tak tahulah kan. Tapi kalau kata biasanya kalau diletak, kita tak akan rasa pedih hidung. Beza dengan kita duduk tepi bakar sampah, ataupun tepi orang yang isap rokok, dia akan masuk ke dalam rongga kita tadi dan rasa pedih. Faham? Jadi kalau kata duduk di dekat dengan bukhur tak asap macam tu. Maka kalau kena asap bukhur atau terhidu asap bukhur, tidak ada masalah. Tapi kalau kata dengan asap rokok, ya membatalkan puasa orang yang menghisap rokok tersebut. Soalan yang seterusnya, bagaimana pula dengan asap pembakar bukhur? Atau kayu gaharu? Adakah jika seorang penghidunya pada siang Ramadan termasuk membatalkan puasa? Seorang menghidunya, puasanya tidak terbatal walaupun dia sengaja membuka mulutnya bagi menghirup asap tersebut. Ini kalau hak yang isap rokok tak tahan sangat, isap asap bukhur itulah. Basang bukhur, pitalah mulut kat itu, sedut asap bukhur, tidak batal puasa. Ini kerana asap bukhur tidak dikira sebagai zat secara urufnya. Secara uruf dia tidak dikira zat. Lepas tu kita sebut secara uruf. Kita ambil secara hakikah. Urufnya saja. Faham? Sebab kalau dia kira dengan hakikah, dia pergi masuk dalam makmal, dia pergi tengok dengan teliti, tak ada zat ni. Macam mana dia boleh nampak? Dan yang kedua, kalau kita buka dia punya atas dia tu, dia akan ada dia punya kesan jelaga dia tu. Yang hitam tu akan lekat di atas. Dia ada kesan maksudnya. Dan urufnya dia tidak dikira sebagai asap pada waktu itu. Yang berzat maksudnya. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Syarqawi rahimahullah. Dan dia lain sikit. Memang sungguh. Duduk dengan tepi kayu biasa, tepi kayu kita pergi bakar, pedih mata kita. Duduk bakar ayam ke, duduk bakar apa, kita pergi teretak. Dia punya asap tu, dia akan jadi pedih masuk ke hidung, pedih ke mata. Beza dengan bukhur. Bukhur kalau bakar, dia tak akan jadi rasa macam tu. Walau banyak sekalipun. Dia tak akan rasa seperti mana dibakar asap yang kayu yang biasa. Baik, apakah dhabit kemasukan sesuatu yang membatalkan puasa bagi rongga yang terbuka? Ini dia ada dhabit yang saya nyatakan di sini daripada kitab Fathul Alam. Dhabit yang mana menyebutkan tentang rongga terbuka. Macam mana nak kira rongga terbuka? Telinga nak kira macam mana? Ihlil, iaitu lubang kencing ataupun lubang buah dada, nak kira macam mana? Hidung nak kira macam mana? Lubang punggung dan kemaluan nak kira macam mana? Baik. Dhabit kemasukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa bagi rongga yang terbuka adalah seperti berikut. Bagi telinga, ini dhabit yang kalau sampai di situ batal puasa. Ay an yasila ad-dakhil fil udhun ma wara al-muntabiq minha. Maksudnya yakni jika masuk sehingga sampai kepada had dalam telinga. Had dalam telinga di mana? Sebagian ulama menyebut bahawa bahagian dalam telinga adalah kawasan yang tidak wajib dibasuh ketika mandi hadas besar. Sebagian kata begitu. Tapi yang dimaksudkan ma wara al-muntabiq minha tu gegendang telinga. Maknanya kawasan yang membatalkan puasa kalau sampai masuk lebih daripada gegendang telinga. Maksudnya kalau sakat masuk dalam ni saja, ni kita colok masuk dalam ni, orang duk tanya kalau pakai, orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia tu? Earbud tu yang pakai, orang panggil yang masuk dalam telinga nak dengar Quran lah no. Bulan Ramadan ni. Jadi buah dalam telinga, dia ada lagi masuk dalam telinga kita. Yang kita jolok tu masuk dalam telinga kita. Baik batal tak puasa? Tidak batal puasa. Bukan masalah kenyang tak kenyang.
Ada seorang ustaz ni jawab dalam radio, orang tanya kat dia. Kalau masuk earbud, dia kata masuk dalam telinga ni, batal tak puasa? Dia kata kenyang ke? Tak kenyang kan? Tak betul. Oh. Kan salah kenyang. Dia kan kira kenyang lah tu. Baik. Awak kalau makan masuk dalam perut dia kena kenyang pun kan mau batal. Masa kenyang, masa nasi dia kata. Oh tak. Tak mesti kenyang. Jadi tidak membatalkan puasa melainkan ma wara al-muntabiq minha. Muntabiq minha maksudnya tu gegendang telinganya tadi. Jadi biasanya tak sampailah. Kalau kita korek masuk sampai ke gendang tu maksudnya habislah telinga kita, memang dah habislah. Pekak lah. No? Gendang biasanya kita tak akan sampai. Secara adatnya tak sampai kita. Tempat tu. Kata kalau kita korek telinga pun tak sampai ke gendang telinga tu. Okay. Baik. Yang kedua bahagian ihlil. Ihlil apa dia? Lubang kencing atau lubang buah dada. Jadi apa dhabitnya? An yasila ad-dakhil, an yasila ad-dakhil, an yasila ad-dakhila fil ihlil. An yasila ad-dakhila fil ihlil. Minta maaf. An yasila ad-dakhilu fil ihlil ma wara'a ma yadhhar minhu 'inda taharrukihi. Jadi sampai kepada yang masuk tadi ke dalam ihlil tadi, ma wara' ma yadhhar minhu 'inda taharrukihi. Yakni jika masuk ke dalam kawasan lubang tersebut. Jadi ihlil yakni ma wara' ma yadhhar minhu 'inda taharrukihi. Jadi kalau kata lubang kemaluan kita, bahagian depan tu lagi tidak ada masalah. Ini kalau masuk di dalam bahagian yang lebih daripada kawasan tersebut. Tamam? Masuk ke dalam kawasan yang lebih daripada lubang bahagian hadapan. Jadi kalau kita basuh kemaluan kita basuh, maka depan tu yang lubang kemaluan nak depan tu masih lagi kita nampak kan? Yang tu dimaafkan lagi. Jadi jangan yang bahagian ke dalam. Lebih pada tu sikit batal puasa kita. Begitu juga lubang buah dada. Tamam? Yang ketiga bagi hidung. An yasila ad-daqilu fil anfi ma wara' al-qasabati jami'iha. Yakni jika masuk ke dalam hidung melebihi pangkal lubang hidung. Yakni bahagian dalam. Ini bermaksud lubang hidung yang zahir itu tidak membatalkan puasa jika memasukkan jari ke dalamnya. Jadi ini lubang hidung kita ni. Mana had yang batal puasa? Kalau yang kita masukkan tadi lebih daripada qasabah ni, lebih kepada seluruh lubang hidung ni. Maksudnya masuk sampai ke dalam. Nah, dalam qaishum, hujung lubang hidung. Ataupun lubang yang bahagian hujung sekali yang kalau kita kerak hidung tu nampak lubang tu. Lubang tengkorak tu. Tu yang baru batal. Jadi kalau zakat masuk dalam lubang hidung ni korek, tak ada masalah apa. Tak batal puasa. Jadi ada orang abang kata kalau korek hidung batal puasa, tak batal ya. Ada orang korek sampai ke dalam tu kah? Ni hilang habis semua jari dah ni ada. Dia korek dekat ni dah. Ada orang korek sampai terang tu, hilang. Dia tengok ke tepi tengok tu dia, tu yang tu dah. Tak ada. Macam tu kira sakit teruk tu. Dia orang zakat kita korek ujung-ujung ni je. Ataupun kita masuk dalam korek itu. Buang tik hidung kat dalam tu, tak ada masalah. Yang penting jangan masuk sampai hilang tu, sampai ujung ni. Ni sampai ni. Ni atas ni kalau pegang ni, sampai atas ni. Yang ni masuk ujung sampai dalam ni, batal puasa. Dan jaranglah orang tolok sampai masuk ke dalam tu. Boleh. Yang keempat, bagi lubang punggung dan kemaluan. An yasila ad-dakhilu fi ad-duburi wal farji ma wara'a ma yajibu ghasluhu fil istinja'i. Yakni jika masuk ke dalamnya melebihi kawasan yang wajib dibasuh ketika istinja. Melebihi kawasan yang wajib dibasuh ketika istinja. Jadi kalau kata lubang punggung kita basuh dan kemudian ketika istinja kan kita diwajibkan untuk bahagian orang panggil apa? Dia tu panggil apa? Pemotong najis tu.
Dia lubang tu. Hak kemut tu. Yang kawasan tu kan dia ada dia punya orang panggil apa, lapisan-lapisan kulit tu. Yang tu kita kena cuci. Dan kadang kita teran sikit dan kemudian kita cuci di bahagian yang apa ni, yang kawasan kemut tadi. Itu dicuci dengan kita teran sikit dan kemudian kita cuci. Itu tidak ada masalah. Faham? Yang tak bolehnya ketika masuk lebih daripada kawasan tersebut. Jolok masuk dalam lubang tadi, yang tu yang membatalkan puasa kita. Itu juga kemaluan perempuan, farj. Kemaluan bagi perempuan, kalau dia basuh tadi kawasan yang wajib dibasuh ketika, melebihi kawasan yang wajib dibasuh ketika istinja. Faham? Jadi kalau dia basuh lebih daripada kawasan yang wajib dibasuh ketika istinja, maka hukumnya akan jadi batal puasanya ketika tersebut. Itu dia punya dhabit, kemasukan sesuatu yang membatalkan puasa bagi rongga yang terbuka. Jika seseorang wanita dipaksa bersetubuh atau seseorang dipaksa makan, adakah terbatal puasanya? Ini kalau seorang perempuan dipaksa bersetubuh atau seorang dipaksa makan, batal ke tidak puasanya? Terdapat dua pandangan di dalam mazhab Imam Syafi'i dalam masalah terpaksa ni. Terpaksa makan, dipaksa bersetubuh. Pandangan yang asah di sisi Al-Imam Rafi'i adalah batal puasa mereka tersebut. Manakala pandangan yang asah di sisi Al-Imam Nawawi, tidaklah terbatal puasa mereka tersebut. Jadi pandangan yang muktamad, pandangan Imam Nawawi lah. Tidak terbatal puasa orang yang dipaksa bersetubuh dan yang dipaksa makan. Boleh faham? Yang dipaksa bersetubuh dan dipaksa makan tidaklah membatalkan puasa mereka. Soalan yang ke-25. Tertelan air liur adakah membatalkan puasa? Ini selalu duduk berlaku ni. Duduk dia telan air liur. Tapi dia kumpul air liur dia duduk bagi banyak-banyak. Dia rasa cukup dah lebih kurang dalam secawan tu. Dia pun minum banyak liur dia sendiri. Boleh tak? Masalah jijik tak jijik tu nombor 2 ni boleh tak? Baik tu. Tengok. Ianya tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Air liur tak akan batal puasa dengan 3 syarat. Pertama, mestilah air liur. Bukan air libur, no? Air liur tu. Siapa yang tulis libur ni? Mestilah air liur tersebut berasal dari tempat keluarnya. Mesti air liur tu keluar daripada tempat asalnya tu. Ni dalam ni. Dimaksudkan dengan tempat keluarnya adalah seluruh bahagian mulut. Jadi air liur tu keluar daripada kawasan tu. Ini berbeza dengan air liur yang berada bukan pada tempat asal keluarnya. Seperti berada pada bibirnya. Ini bukan pada lidahnya. Kemudian dia memasukkan semula air liur yang terlekat pada bibirnya ke dalam mulut. Lalu menelannya, maka terbatal puasa tersebut. Ini kalau kata air liur tadi mesti berada dalam mamba'nya, dalam kawasan terbit air liur tadi, iaitu dalam seluruh kawasan mulut. Kalau itu tak apa. Tapi kalau kata air liur tadi duduk dah di luar daripada kawasannya, di bibir contohnya, tidaklah sah puasa tadi kalau dia minum ataupun menjilat kembali kawasan air liur tersebut yang duduk pada bibir. Jadi air liur kalau duduk di bibir ni kita pergi duduk jilat balik, batal puasa. Masuk dalam. Yang kedua, mestilah air liur tersebut bersih. Bersih. Ini bermaksud jika air liur tersebut bercampur dengan najis seperti darah yang keluar daripada gusinya, maka akan terbatal puasa jika menelan air liur tersebut. Itu dibenarkan kita berkumur ketika gusi kita berdarah. Maksudnya waktu tengah-tengah panah dan seumpamanya dan kita tidak makan, gusi dia akan cepat berdarah. Jadi kalau kita kumur, keluar darah, maka kena kumur lagi sampai hilang darah tadi. Karena nanti kalau air liur tadi dibiarkan, darah pada mulut kita tu dibiarkan, di bibir kita, di gusi kita tadi dibiarkan dan campur dengan air liur kita, kemudian kita duduk telan, batal puasa. Sebab tu dibenarkan bagi seorang yang gusinya berdarah, dia berkumur dengan
mubalaghah, dengan bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan najis tadi. Untuk dihilangkan. Sampai, maksudnya kalau dia kumuk tu sampai keluar ayak kumuk dia tadi jadi putih. Tidak jadi ada campuran dengan darah. Kita tahu. Dan kalau kita kumuk tu, dia akan kita ludah tu, dia di dalam singki tu kita akan nampak ada kesan merah lagi. Itu maknanya, diusi kita berdarah. Itu kita tak boleh biar. Kena kumuk sampai selesai. Jadi tak boleh ada campuran. Yang ketiga, mestilah air liur tersebut tidak bercampur dengan sesuatu perkara lain. Contohnya seperti bercampur air liurnya dengan kesan minuman, kopi. Maka terbatal puasanya. Jika menelan air liur tersebut. Pun sama juga. Kalau kata di air liurnya tadi ada kesan ma'junul asnan. Apa dia? Colgate, ubat gigi. Sama juga. Kalau ada kesan dia lagi, tertelan, batal puasanya. Dan ini perlu diberi perhatian oleh seorang yang membasahkan benang dengan air liurnya atau membasuh kayu siwaknya dengan air, kemudian mereka menelan kesan air. Ini termasuk sekali dengan kita pakai berus gigi. Berus gigi mengambil hukum sama dengan siwak. Siwak dengan kayu, kita pergi basuh dulu berus gigi kita tadi, kemudian kita pergi masukkan dalam mulut kita. Dan kita konyol. Tamam? Telan masuk yang tu, batal puasa kita. Jaga. Yang terlekat pada benang. Contohnya benang tu sama juga. Ambil benang. Kita yang ni tukang jahit. Tukang untuk jahit. Jadi bila dia dah nak masukkan benang tadi, dia pun bagi basah di hujung benang tadi. Lepas tu kawan pun jolok nak masuk dalam lubang benang. Tak boleh lubang jarum. Tak lepas. Dia buat sekali lagi. Tadi dah buat dah. Dia buat sekali lagi. Batal puasa. Kenapa? Kerana dah masuk basahan air liur tadi yang asing ke dalam mulutnya. Tamam. Yang terlekat pada benang yang dibasahkan, maka ini boleh menyebabkan terbatalnya puasa. Tamam. Jadi macam mana nak buat kalau macam tu nak selamat? Basahkan dengan air biasa. Basahkan dengan air biasa. Celup sikit kan? Celup sikit ya. Celup semua benang tu memang lagi teruk lah nak buat. Naqlan bitasarruf min fatahil alam. Tamam. Bagaimana pula dengan seorang yang terkena penyakit gusi berdarah? Ni kalau orang ni kena penyakit gusi berdarah. Adakah terbatal puasanya jika tertelan darah yang sering keluar tersebut? Jadi dia ni terbalak dengan gusi berdarah. Jenuh lah dia nak ludah selalu. Nah, gusi dia memang sering berdarah, sakit. Menurut pandangan Imam Ramli, kerana tak sakit pun. Dia tak sakit pun, gusi berdarah tu tak asal pun. Cuma darah apa ni gusi dia tadi selalu keluar darah. Jadi macam mana pandangan tadi? Adakah dia nak kena selalu ludah? Adakah dia nak kena selalu kumuk? Dan kadang-kadang menyusahkan dia. Maka menurut pandangan Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, jika ini menyukarkan seorang tersebut untuk membersihkan mulutnya sepanjang masa, disebabkan keluarnya darah yang berterusan, maka diberi kelonggaran padanya dan cukup sekadar dia meludah air liur tersebut serta dimaafkan kesan darah yang masih berada dalam mulutnya. Dimaafkan. Dia kena usaha jugalah. Dia kena buang dulu sebelumnya, kemudian kalau keluar lagi selepas tu, dimaafkan. Jadi sebaiknya bagi orang yang begini, kumuk dulu. Jadi kumuk dulu sampai hilang, sampai kesan air kumuran tadi jadi putih. Dan maksudnya berkali-kali dia kumuk sampai selesai. Jadi selepas tu tak apa. Sebab dia dah zahir depan mata dia nampak putih dah. Tapi ada orang mungkin kumuk lah berapa kali pun keluar darah gusi dia tetap lagi berdarah. Maka yang ni tidaklah perlu bagi dia untuk kumuk sepanjang masa. Jadi dia kalau kata ada kesan air liur sikit, kalau dia boleh ludah dulu, ludah. Dan kemudian yang baki tadi ni dimaafkan. Nampak? Karena dia terbalak dengan ujian tadi. Soalan seterusnya, adakah sudah dikira bersegera berbuka puasa bagi seseorang yang berbuka dengan cara berjima? Ni soalan tanya tu ni. Ni paling ramai kena tengok dalam TikTok. Soalan ni. Lepas tu pakat duk ni bila kita buat pula pandangan tu, pun pakat duk tanya. Tak ada cara lain ke? Larat ke? Makanlah kurma dulu. Andai komen ni pok. Pok ni aja nak komen je.
Lepas tu dia tek tok lelaki dia pun apa dah, jenis tu pun dah. Adakah sudah dikira bersegera berbuka puasa bagi seorang yang berbuka dengan cara berjima? Atau memasukkan sesuatu dalam lubang telinganya? Lubang telinganya payah juga ni soalan ni. Sebab lubang telinga kita dah beritahu dah, lubang telinga dia punya kawasan yang paling hujung sekali dalam telinga. Hujung. Lepas daripada kawasan kegendang telinga baru dikira batal. Kalau ikut pandangan ni, jenuh. Pekak balong ni. Ha? Jadi macam mana ni? Terdapat perbezaan pandangan pada masalah ini. Perbezaan tersebut berlaku ketika mentafsirkan maksud bersegera berbuka puasa. Ini berlaku perbezaan pandangan. Adakah ianya bermaksud memutuskan kesan puasa jika telah sampai waktunya, atau ianya bermaksud mengambil sesuatu yang boleh memberikan tenaga? Baik, jadi apa makna segera berbuka? Segera berbuka ni dengan maksud membatalkan puasa. Jadi segera untuk kita membatalkan puasa kita. Ini memutuskan kesan puasa. Ataupun segera tadi dengan maksud mengambil sesuatu yang boleh memberikan tenaga setelah penat kita berpuasa. Mana satu? Al-Imamul Baijuri, Al-Imamul Bujairmi rahimahullah memilih pandangan yang pertama, iaitu maksud segera berbuka adalah dengan memutuskan kesan puasa jika telah sampai waktunya. Jadi setelah sampai waktu dia kata kena putuskan sampai masa. Jadi beliau mengatakan pandangan ini lebih utama. Manakala pandangan yang kedua dipilih oleh Imam Syarqawi, bahawa berhasil sunat segera berbuka itu dengan mengambil sesuatu yang menambahkan tenaga orang yang berpuasa, bukannya dengan jima. Kerana padanya melemahkan kekuatan serta mendatangkan mudarat pula. Ini adalah pandangan yang muktamad, seperti yang disebutkan di dalam Hasyiah Syabram Malisi bagi Nihayatul Muhtaj. Sebab tu kita jawab, hukumnya harus, bukannya sunnah. Hukumnya harus berjima. Kenapa? Mengikut pandangan Al-Imam Al-Bujairmi. Tamam? Di muktamad adalah pandangan Al-Imam Syarqawi rahimahullah, iaitu berbuka dengan sesuatu yang menambahkan tenaga, bukan dengan menghilangkan tenaga. Baik, tapi kalau orang tadi dia kata tak kira tak. Dia kata saya baca sekat tu ya. Jadi dia pergi balik, dia nak batalkan puasanya dengan jima disebabkan waktu masuk dah. Maka boleh ke tidak? Tidak ada masalah. Ada masalah, hukumnya adalah harus. Cuma pandangan yang muktamad seperti yang disebutkan dalam Hasyiah Syabram Malisi bagi Nihayatul Muhtaj adalah pandangan Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah, iaitu berhasil buka puasa tadi dengan makna menambahkan tenaga, menggunakan sesuatu yang menambahkan tenaga kita. Sebab berbeza pandangan ni pada sudut apa ni? Pada sudut pentakrifan bersegera buka. Segera buka nak kira macam mana ni? Segera buka dengan cara membatalkan dengan apa cara sekalipun, ataupun segera buka tadi kena cari sesuatu yang boleh menambahkan tenaga. Yang tu. Pandangan yang kedua yang muktamad, iaitu menambahkan tenaga. Maka jima' termasuk daripada perkara yang tidak menambahkan tenaga. Bahkan sebagian ulama kata jadi mudarat. Boleh jadi mudarat. Dan dia akan melemahkan pula tenaga. Soalan seterusnya, apakah hukum puasa seseorang yang sedang bersetubuh dan setelah itu dia tersedar bahawa fajar telah menyingsing? Ini orang suami isteri bersama pada waktu malam dan mereka tersedar rupanya fajar telah terbit pada waktu tersebut. Jika fajar telah terbit dalam keadaan seorang tersebut sedang bersetubuh, jika dia mencabut kemaluannya ketika itu juga, maka sah puasanya. Namun jika dia berterusan melakukan perkara tersebut, maka diwajibkan ke atasnya qada dan kafarah. Kafarah sekali, 2 bulan turut-turut. Jadi jaga elok-elok. Jangan buat kalik. Boleh. Ini daripada kitab Fathul Alam. Boleh. Soalan seterusnya, dah banyak-banyak lah tu lah. Syarah apa banyak-banyak, faham dah. Apakah hikmah bersahur? Hikmah bersahur adalah yang pertama menguatkan untuk berpuasa, yang kedua membezakan kita dengan ahli kita. Itu hikmah. Lepas tu jangan tinggal sahur.
Jangan tinggal sahur. Darwish. Memang darwish ya. Al-ismu kal musamma. Darwish maksudnya apa? Darwish maksudnya al-faqir as-sufi. Darwish maksudnya apa? Darwish. Apa nama maksudnya apa dia? Darwish maksudnya apa dia? Darwish. Maksudnya apa? Tahu ma'buh. Darwish. Darwish maksudnya fakir sufi. Sufi yang fakir. Cara songkok tu fakir tu. Terbang naik ke atas habis lah. Darwish maksudnya fakir as-sufi. Itu guru-guru kami Maulana Syekh Abdul Aziz Syekh Ali Saleh hafizahullah. Kalau kadang-kadang kami sembang dia kata nahnu darawishah. Darwish jamaknya darawish. Nahnu darawishah. Darawishah ni maksudnya kami ni orang sufi yang fakir. Rumah Maulana Syekh Ali Saleh kecil je rumah dia. Kecil tapi bersih. Rumah dia bersih. Syekh Ali Saleh saya mengaji dengan beliau kitab Nahwu hampir kat 10 tahun. Nahwu, Saraf, Balaghah, Tafsir. Tafsir Jalalain saya baca dengan beliau hampir 16 juzuk. Baki 15 juzuk lagi, 14 juzuk lagi tak habis. Saya balik. Kemudian apa ni ilmu apa dia lagi? Dengan beliau Nahwu, Saraf, Balaghah, tafsir dan hadis pun ada juga sebahagian. Kami pelajari. Itu 10 tahun tu di rumah beliau. Di rumah beliau. Dan sempat bertemu dengan isteri beliau. Syaiqah. Saya terlupa nama isteri beliau. Tapi sebelum isterinya wafat. Isterinya orang soleh, orang solehah, wanita yang sangat solehah. Dan dia kedua-dua isterinya buta. Isterinya buta, tapi hafal Al-Quran 30 juzuk. Dan kata Syekh Ali Saleh, dia pernah cerita, dia kata saya pernah balik rumah, dia kata pernah terkejut, dia kata tengok dalam bilik saya ada cahaya. Dan isteri saya waktu itu sedang baca Quran dan di keliling dia ada cahaya dan bentuknya seperti orang duduk di keliling isteri dia. Dia kata aku tidak pasti, dia kata sama ada itu adalah arwah mukminin ataupun para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang turun membaca Al-Quran bersama dengan beliau. Itu karamah dia. Karamah isteri dia. Dan Syekh Ali Saleh lah ni umur dekat 80 dah. Dan beliau selepas isteri dia meninggal tak kahwin. Kemudian ada seorang perempuan daripada Rusia. Muda umur, tak muda pun umur dekat 50 lah. Perempuan anak darah tua lah. Syekh pernah pergi ke Rusia, dijemput oleh para murid di sana, pergi mengajar. Perempuan tadi kata nak khidmat dengan Syekh, dia kata. Jadi dia nak jadi isteri Syekh dan dia nak khidmat dengan Syekh. Dia kahwin dengan Syekh. Bukan Rusia, orang Uzbek tak silap. Uzbekistan. Ini Syekh kahwin baru lah. Syekh pun dia kata ceria balik, nampak macam orang muda balik dia. Maulana Syekh Ali Saleh, rajul saleh, orang yang saleh seperti nama beliau. Dia yang saya pernah cerita sebelum ni yang saya pernah pergi saya selalu kalau pergi rumah beliau di dekat dengan belakang Al-Azhar. Rumah dia di belakang Al-Azhar. Kalau saya pergi, kadang saya naik kereta, kadang saya naik taksi. Kalau naik kereta ada hari tertentu saja, sebab hari tertentu saja yang kawasan belakang rumah tu kosong, tak ada orang ramai. Jadi boleh kereta masuk. Tapi kalau kata hari yang tertentu ni, hari-hari kebanyakannya tak boleh masuk kereta dalam tu. Mana orang terlalu ramai, nanti saya akan jadi terlambat. Jadi ada hari tu saya paksa naik taksi dan berhenti di Masjid Al-Azhar. Dan kemudian saya ni dah tahu dah Syekh Ali Saleh dia akan marah kalau kata pergi lambat ke rumah dia. Walau 1 minit. Saya kena tepat sampai di rumah dia. Kalau dia habaq kelah pukul 8.30 malam. Saya kena sampai 8.29. Kena sampai lah. Tak payah lewat. Kenapa? Tak payah lewat. Benar saya terlewat sekali. Lewat dan Syekh marah. Tapi dia marah sikit-sikit tu lah. Lepas tu, tak cukup masa yang saya nak baca. Sebab saya dah terlewat sikitnya. Tak cukup masa, datang orang lain dah hendak mengaji pula. Jadi dia tak mau yang tu lah.
Jadi kalau drag masa saya panjang, menyebabkan nanti ada masa yang orang lain dia akan mai, jadi saya takkan boleh baca sepenuhnya lah. Contoh saya kena baca dalam contoh 1 jam, 1 jam setengah. Saya tengok tak sampai 1 jam setengah, ada orang dah ketuk pintu dah mai. Jadi pada rumah Syekh jadi macam pondok. Rumah Syekh kecil je, kecil sungguh. Masuk-masuk tu terus belagar kayu, belagar kerusi. Kerusi tempat duduk. Buka-buka pintu tu kerusi terus. Ruang tamu, Allah. Tamu, ni besar ni je. Ni, daripada tiang ni sampai ke meja ni, sampai ke sana. Tu ruang tamu. Tengok. Ruang tamu rumah dia besar tu je. Ni. Kapek ni besar lagi ni. Maksudnya. Kecil rumah. Dapur lagi lah kecil. Nah, dapur kalau pada orang besar kecil, ni, jenuh mengirit. Nah, nak masuk ke dalam. Oh. Tandahnya, ya Allah, yang kecil, tandah dia. Masuk-masuk belagar tu, tandah. Kecil, orang kecil rumah dia. Tapi orangnya sangat, apa ni, Masya Allah. Jadi saya ni, kena piawai. Satu hari ni saya dah piawai dah. Lari belakang Masjid Azhar tu nak pergi ke rumah dia tu. Rumah dia di belakang dekat dengan pintu Babu Zuwilah dipanggil. Babu Zuwilah. Pintu Qahirah ni dulu banyak. Dia duduk dekat dengan di luar daripada kawasan Babu Zuwilah. Jadi bila saya lalu kedai kopi, saya teringin nak minum kopi ada kedai kopi tepi tu. Tapi jauh lagi pada rumah Syekh. Tengok lari tu tengok kedai kopi tu, kata duk rancang lah nanti ni, kata nak berhenti kedai kopi tu makan. Nak minum kopi dulu. Sampai depan kedai kopi tu tengok jam, tak sempat. Kedai kopi ni nak buat lagi, kopi ni lah, kopi bunyi Arab ni. Dengan dia nak buat kopi lagi, dia nak ni apa semua. Memang lama. Sekejap lagi memang kena marah. Jadi saya kata tak apalah, batalkanlah niat kopi tu, terus ke rumah Syekh tu. Kata balik lagi memang tak ada lah. Biasanya kalau kelas saya tu, yang malam tu, saya akan baca lebih kurang 2 ke 3 jam dengan Syekh. Jadi biasanya memang tak akan sempat. Kedai kopi tu akan tutup lah. Kedai kopi tu akan tutup. Jadi saya akan balik waktu orang tu tak ada dah, di belakang Azhar tu. Belakang Azhar tu biasanya orang tak ada dah, malam lewat. Jadi kadang saya kena balik ke jalan lain, takut seriau pula kawasan tu, lagi kena rompak lagi. Jadi kena pergi ke jalan lain yang orang ramai sikit. Jadi bila sampai di rumah Maulana Syekh Ali Soleh, saya duduk-duduk jauh dengan Syekh. Biasanya saya tukang bancuh teh. Kalau anak Syekh tak ada, saya tukang bancuh teh. Syekh akan beritahu ke saya, walak butagas, dia kata. Walak butagas maksudnya pasang api. Masak ayak. Jadi saya akan katakan masak ayak tu. Senang ayak teh. Tak ayak panas. Lepas tu lagi tuang dalam cawannya. Depa teh arusah yang teh murah tu. Yang tuang sikit tu ayak teh satu cawan apa ni, satu camca. Tuang tu merah tu. Ayak teh bukan teh Lipton yang kita ni. Dia bukan teh uncang. Teh Syekh suka dia makan teh yang tuang. Sabuk dia tu. Jadi saya pun bila duduk-duduk je, kebetulan anak Syekh ada waktu tu, anak perempuan Syekh ada. Anak perempuan Syekh akan main tiap-tiap minggu. Dia akan main nak urus rumah Syekh. Main cuci baju, main cuci apa ni bilik, semua sekali. Anak Syekh daripada kampung main, perempuan. Jadi terus Syekh kata kat anak perempuan dia, ni. Dia kata, ya Ahmad. Dia kata, dia panggil Ahmad kat anak dia. Dia anak dia perempuan. Dia kata, Hazah, mana Hazah? Ummu Ahmad. Tapi dia panggil Ahmad terus. Ya Ahmad. Dia kata, wallah butagas. Masak ayak dekat Syekh Muhammad. Dia kata. Tapi Syekh sebut, selalu kalau bancak teh, kami dua orang teh. Tapi ini Syekh kata, lepas tu isteri apa ni, anak Syekh pun kata, teh apa ni, Maulana teh. Dia kata, nam, kat aku teh, dia kata, dekat Syekh Muhammad buat kopi dekat dia. Tadi saya teringin nak minum kopi tadi ni. Masuk rumah Syekh. Biasanya akan minum teh. Biasanya akan minum teh. Saya tak akan suruh bagi pilihan. Saya akan kata minum teh. Dua orang akan teh lah. Cuma saya akan tanya, gula nak banyak mana tu ya. Tapi hari ni Syekh kata lain. Syekh kata, dekat aku teh, dekat Syekh Muhammad, buat dekat dia kopi. Kejut saya. Terus saya kata kat Syekh, saya pun cerita kat Syekh, saya kata, Maulana tadi sebenarnya memang saya teringin nak minum kopi. Kemudian
Bila sampai di rumah Syekh, Syekh suruh masak kopi pula dekat saya. Sebab saya tak sempat tadi kedai kopi tadi. Otak ni duk main kopi gini. Kopi. Sampai rumah Syekh, saya kata, masak kopi dekat dia. Tu saya kata ni, Maulana, ni kasyaf ke apa ni? Syekh gelak. Syekh gelak. Tu saya cerita dekat Maulana Syekh Ahmad. Syekh Ahmad kata, apa kata macam tu kat Syekh? Apa ni, terima je lah tu. Dia nak tanya kasyaf ke apa, kata selalu tanya tu. Dia tanya kasyaf ke apa. Saya tak tahu nak melawak macam mana. Saya tanya kasyaf Maulana. Maulana gelak. Syekh Ali Soleh gelak. Dan berlaku peristiwa ni banyak kali. 2 kali, 3 kali yang berlaku peristiwa pelik macam tu. Bukan kopi je lah, ada peristiwa lain lagi. Peristiwa ada Wahabi main rumah Syekh. Dan Syekh tak layan. Dan saya kenal lelaki tu. Memang dia Wahabi. Dan dia jumpa saya di Madinah. Dia di Mekah. Kemudian dia orang Mesir. Duduk mengaji di sana. Dia mengaji di Saudi. Kemudian dia balik. Balik dia main ke rumah Syekh hari malam saya duduk mengaji tu. Dan dia kenal saya. Syekh bukan pernah tengok dia. Tapi bila dia masuk je rumah tu, saya tak pernah tengok Syekh layan orang macam tu. Syekh marah. Jadi macam marah. Syekh kata, hamai tak kena waktu. Tak habak dekat aku dulu. Ni kelas Syekh Muhammad. Hang ganggu dah waktu dia. Jangan Syekh cakap macam tu. Biasanya Syekh akan layan. Syekh kata boleh duduk Ustaz. Dengar kelas pengajian dengan kita. Selalu Syekh sebut macam tu. Syekh kelas Syekh Muhammad ni sejam juga. Kalau hang sanggup duduk. Tak, saya tak buat yang tu. Ni Syekh macam tak mau lelaki tu duduk dalam. Dan saya kata, lelaki tu pun, dia kata boleh tak saya nak minta satu hadis je daripada Syekh. Syekh kata tak kena waktu ni, tak boleh minta apa semua. Tak satu je Syekh, minta juga. Lagi dia baca juga hadis. Musalsal awaliyah. Baca-baca, macam Syekh kata, mai lain, hari lain Syekh kata. Bagi tahu dulu kak. Lepas tu kawan tu tak sampai 5 minit duduk. Dia main pada Syubra tu jauh. Main tak sampai 5 minit duduk, kena keluar lah. Syekh tak mau. Dia tak cukup. Nanti main hari lain. Kawan tu pun keluar. Lepas keluar, Syekh kata kat saya. Syekh dia bukan nampak dengan jarak dekat. Dia nampak dengan jarak sangat dekat. Dia tak nampak kalau jarak jauh sikit. Jadi bila Maulana Syekh Ali Soleh, lelaki tu keluar, terus dia kata kat saya. Syekh Ali Soleh kata aku tak akan bagi ijazah dekat Wahabi. Dia kata, oi. Dia macam mana Syekh tahu kata dia Wahabi? Kata, aku tak tahu, tapi aku bau Wahabi. Aku tak kenal tapi aku bau Wahabi. Dia kata, aku tak mau orang macam ni. Tu saya pun cerita dekat Syekh. Saya kenal lelaki ni. Pernah berlaku sekali peristiwa di rumah Maulana Syekh Ahmad Ruqaimi. Berlaku peristiwa yang sama juga. Dan memang budak ni memang budak Wahabi. Dan ni mereka ni pun gila sanad juga. Mereka pun cari sanad juga dengan ulama-ulama ahli sunnah. Itu masalah. Dan itu peristiwa yang kedua berlaku depan mata saya. Dan karamah Maulana Syekh Ali Soleh hafizahullah ta'ala. Dan hikmah bersahur adalah menguatkan untuk berpuasa. Yang kedua membezakan kita dengan ahli kitab. Apa kaitan yang cerita tadi ni? Darwish. Dia main pula dah. Jadi tidak betul dia main pula dah. Lebih baik tidak tadi ni. Dan disunatkan bersahur walaupun masih kenyang. Ini berbeza dengan pandangan Al-Imamur Ramli yang mengatakan bahawa tidak disunatkan bersahur jika dalam keadaan kenyang. Ini seperti yang dinukilkan oleh Imam Ba'ashin dalam Bushral Karim. Jadi sunat sahur walaupun kenyang. Beza dengan Imam Ramli. Imam Ramli kata kalau kenyang tak payah. Kalau kenyang tak payah sahur. Maka elok kita bersahur, bangun, dan waktu sahur masuk bila? Waktu sahur akan masuk setelah pertengahan malam. Setelah pertengahan malam maksudnya. Jadi kalau kata kita nak bersahur, masuk pada waktu pertengahan malam. Dan macam mana nak kira pertengahan malam? Kira dengan waktu maghrib, tolak dengan waktu subuh. Masuk waktu subuh. Jadi tolak waktu tu dan bahagi 2. Tengok, bukan kira tolak. Kira waktu tu jam berapa. Jadi kalau 7.30 sampai pukul 6.30. 6 suku, 7.30 masuk maghrib. Sampai pukul 6 suku. Tamam. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6 suku. Lebih kurang dalam berapa jam tadi? 11 jam. Kan 11 jam lebih kurang. Ataupun kurang pada 11 jam, 10 jam. Bahagi 2, 5 jam. Jadi 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. 12.30 ke atas, sunat dah untuk kita makan sahur. Dapat pahala.
Sebelum tu tak nama sahur. Sebelum tu tak nama sahur. Jadi kalau makan pukul 11 malam, tak nama sahur tu. Tak dapat pahala sahur maksudnya. Dia kena selepas setengah malam. Adakah makruh bagi seorang yang bekerja sebagai tukang masak merasa makanan pada siang Ramadan, sedang wujud pekerja yang bukan Islam yang boleh membantunya merasakan makanan tersebut? Ini kalau kerja chef. Dia jadi chef yang bertugas dalam restoran dia sendiri untuk dia masak makanan tadi. Adakah makruh bagi dia untuk dia rasa makanan tadi? Sedangkan ada pekerja yang bukan Islam, boleh tolong jadi rasa, tukang rasa. Jawapannya, hukumnya tidak makruh pada hak tukang masak tersebut walaupun terdapat orang lain yang boleh merasa makanan tadi. Ia sama juga dengan mak yang masak di rumah. Bukan mesti chef saja ni. Mak ada masak di rumah ataupun orang yang tukang masak nak masak lah untuk untuk jual makanan dan seumpamanya, ataupun untuk makanan yang disediakan dalam rumah tangga dia. Maka tidak makruh kalau dia rasa. Kenapa? Walaupun ada orang lain yang boleh rasa makanan. Karena rasa tak sama. Mungkin kawan ni dia rasa sedap lah. Tapi chef tu dia lagi tahulah rasa yang betul itu macam mana, hak duduk kat dia. Dia pergi suruh kawan ni rasa, kawan tu, sedap lah. Muah sedap orang tu. Dia kan kira apa? Dia kira sedap dia. Faham? Lagi tak masin, lagi duduk bubuh, garam. Ada. Dia kena tukang tu yang masak tu rasa. Sebab dia lagi tahu masakan tadi rasa dia macam mana, yang diinginkan. Ini kerana kemungkinan orang yang lain tidak tahu bagaimana menentukan kesedapan makanan tersebut, melainkan dia sahaja. Maka di sini, chef tadi, bagi dia ataupun tukang masak tadi berhak untuk dia merasa makanan tadi dengan sendiri. Nama rasa makanan ni, rasa ni di lidah aja. Rasa bukan di tekak. Rasa tu di lidah. Di lidah ni Allah Ta'ala buat dah deria rasa tu. Jadi rasa dia bukan di sini. Dan rasa pula bukan mesti 2 pinggan. Dia kena 2 pinggan baru rasa. Itu rasa kenyang. Rasa kenyang tak ada di lidah tu. Baik. Soalan ke-31. Masa apa, Abdul Rahman? Seseorang yang meninggalkan berniat pada waktu malam dengan sengaja, adakah diwajibkan ke atasnya menggantikan puasa tersebut secara langsung setelah tamat Ramadan? Ni. Kena secara langsung kah? Kalau dia sengaja tinggal berniat pada waktu malam di bulan Ramadan. Al-Imam Al-Bujairmi mengatakan bahawa pandangan yang rajih diwajibkan segera menggantikan puasa tersebut bagi yang sengaja meninggalkannya. Segera. Habis Ramadan, habis saja raya pertama, segera dia kena puasa dah untuk ganti. Manakala yang tidak sengaja diharuskan baginya tarakhi, yakni tidak bersegera. Kalau tak sengaja, boleh dengan tidak bersegera. Al-Imam Umairah pula menukilkan daripada Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi yang di dalam Majmu' dengan mengatakan bahawa seseorang yang sengaja meninggalkan niat tidak diwajibkan kepadanya bersegera menggantikan puasa tersebut. Ini kata dalam Majmu' sebut kalau dia sengaja tinggalkan niat, maka tak wajib kepadanya bersegera menggantikan puasa tersebut. Jadi ada 2 pandangan lah dalam masalah ini. Ada 2 pandangan. Sebahagian pandangan, satu pandangan kata wajib bersegera, pandangan kedua tidak wajib bersegera. Yang terakhir, jika seorang kanak-kanak berniat puasa pada malamnya, kemudian pada siang harinya dia cukup umur, yakni baligh, bagaimanakah keadaan puasanya? Al-Imam Jalalul Mahalli rahimahullah mengatakan bahawa diwajibkan baginya menyempurnakan puasa tersebut dan tidak perlu baginya menggantikan puasa tersebut. Kenapa? Karena dia telah berniat. Dia dah berniat dah, maka dia walaupun pada malamnya dia bukan ahli niat, karena dia masih tak baligh. Tapi dikira dah. Maka dia tidak perlu menggantikan puasa tadi, puasanya telah dikira sah pada ketika itu. Tamat. Jadi tamatlah puasa berkenaan dengan syariat. Banyak lagi. InsyaAllah nanti akan ada tambahan lagi soalan-soalan dan juga permasalahan dalam kitab ni pada keluaran yang akan datang, insyaAllah. Ni tak cetak lagi kitab ni. Kitab ni baru kita cetak macam ni saja. Nanti akan ada tambahan, insyaAllah. Tambahan dengan masalah yang moden. Contoh-contoh masalah moden. Semua yang saya ambil ni semua daripada masalah perbincangan dalam kitab-kitab turas. Nanti kita nak ambil perbincangan dalam kitab-kitab moden pula. Kitab moden contohnya macam pakai
inhaler dan seumpamanya, ada istilah-istilah perubatan yang digunakan. Nanti insyaAllah dalam keluaran yang akan datang, kita akan ada tambahan bagi permasalahan tersebut insyaAllah. Dan ini puasa menurut hakikah, yang ini kita akan bicarakan pada minggu akan datang. InsyaAllah tamatlah minggu depan ni, habislah puasa secara hakikah insyaAllah. Kita akan baca sampai selesai insyaAllah. Baik. Ada soalan? Ya. Orang yang duduk dekat dengan orang yang isap rokok, macam mana? Baik. Yang mengisap rokok tadi batai, dan rokok tu tadi, asap tu sebenarnya zat. Jadi kalau orang tadi sengaja pada waktu tersebut duduk di dekat dengan orang yang isap rokok, dan tu akan masuk ke dalam rongga dia pada waktu tu, boleh membatalkan puasa. Kalau dia sengaja. Dan kalau kata dia jadi dengan tidak sengaja termasuk ke dalam rongganya, maka tidak ada masalah. Setakat itu dulu, insyaAllah kita bertemu pada minggu akan datang. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.